Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So, kembali kita ke tutorial yang terkini. Okey, tutorial pertama tahun 2023 iaitu pernomalan. Kita nak belajar mengenai pernomalan. Sebelum kita pergi kepada pernomalan, kita nak belajar menukarkan bentuk-bentuk pernomalan. So, untuk video kali ini kita nak belajar dulu teori-teori asas yang ada di dalam pernomalan. So, kamu kena ingat pernomalan ni selalunya soalan yang selalu keluar dalam peperiksaan kertas 1. Dan ianya ada kamu belajar sewaktu tingkatan 4 dan juga kamu belajar sekali lagi di tingkatan 5. So, bermaksud apa? Maksudnya pelajar sains komputer wajib kena faham apa itu pernomalan. Okey, sebab pernah soalan periksa keluar 15 markah. Okey, kalau korang tak boleh faham tentang pernomalan, habislah korang. Okey, baik. Bukan nak takut-takutkan, tapi ialah kita nak bagi pelajar-pelajar ingat pernomalan itu adalah benda yang penting. Okey, baik. So, sebelum kita proceed kepada tutorial kita pada hari ini, so kamu boleh download dekat description ni ada satu file yang saya dah bagi soalan-soalan dalam tu yang berkaitan dengan pernomalan. So, kamu boleh sambil-sambil dengar saya membebel dekat sini, korang boleh jawab soalan-soalan ni. Sebab soalan jawapan bagi soalan-soalan ni ada di dalam slide yang saya akan tunjukkan nanti. Okey, baik, boleh download dekat link di bawah. Okey, baik. Pernomalan. Apa yang dimaksudkan dengan pernomalan? Secara definisinya kalau saya kutip daripada buku teks muka surat 230. Muka surat 230 buku teks tingkatan 4. So, pernomalan ni boleh didefinisikan sebagai satu kaedah menganalisis jadual. Ingat kita analisis jadual tersebut berasaskan apa? Berasaskan atribut kunci dan juga kebergantungan fungsi. Apa maksud dia? Kita analisis jadual berdasarkan atribut kunci dan juga kebergantungan fungsi. Bermaksud kita kena tahu apa itu kunci dan apa itu kebergantungan fungsi. Barulah kita boleh buat pernomalan. Kalau kita gagal nak kenal kunci, kita tak tahu apa itu kebergantungan fungsi, maka sukarlah untuk kita untuk buat pernomalan. Kenapa kita nak kena buat pernomalan? Ada 3 sebab dia. Okey, sebab pertama adalah mengurangkan kelewahan data. Sekejap lagi saya tunjuk apa yang dimaksudkan dengan kelewahan data ni, iaitu duplikasi data. Maksudnya apa? Data yang sama ada di dalam jadual berulang-ulang kali. So, itu kita panggil kelewahan data. So, dalam buku teks kamu boleh rujuk muka surat 198. Okey, mengenai kelewahan data. Okey, kelewahan data ni, data yang sama ada dalam jadual berulang-ulang kali. So, kita hanya membazirkan storan saja. Benda yang sama ada berulang kali, kenapa? Okey, ada sekali dah cukup lah kan? Okey, baik. Yang kedua, kita nak tengok kenapa kita nak buat pernomalan adalah kita nak menghapuskan anomali. Bila cerita pasal pernomalan, dia tak akan lari daripada anomali. Anomali ada 3, anomali sisipan, anomali kemaskini dan juga anomali hapusan. Dan yang terakhir, kenapa? Ini paling penting. Kenapa kita nak buat pernomalan adalah untuk kita pastikan data yang ada dalam jadual berintegriti. Data-data yang ada dalam jadual ni ada dia punya integriti. Jadi kalau nak tengok integriti ni muka surat berapa? Muka surat 198. Dia sekali dengan kelewahan data ni. Okey, so kita nak pastikan data-data yang ada dalam jadual kita ni ada integriti. Baik, kita ambil satu contoh. Okey, kita ambil satu contoh. So, kita ada satu jadual. Jadual ini semua data disimpan di dalam satu jadual. Okey, so apa yang terjadi? Sekarang ini kita dapati bahawa data-data yang ada dalam ini mempunyai kelewahan data. Macam mana kita nak tahu dia ada kelewahan data? Kita tengok data yang sama ada berulang-ulang kali. So, ini kita panggil dengan kelewahan data. Okey, kalau kita tengok data yang sama ada berulang-ulang kali. Nampak tak kat sini semuanya mengandungi kelewahan data. Nampak? Banyaknya kelewahan data yang ada di dalam jadual kita. Kemudian, dalam jadual kita juga ada anomali. Dekat mana anomali ni? Contoh, saya ambil satu contoh. Jika kita nak hapuskan data tingkatan Ibnu Jabar ni,
dua Ibnu Jabar ni, saya nak buang data ni, apa yang terjadi? Semua data-data ni akan hilang. Bermaksud kalau saya delete Ibnu Jabar, pelajar yang nama Najwa ni juga akan turut terdelete. Nampak tak? Itu ada anomali dia. Itu kita panggil dengan anomali hapusan. Okey, baik. So, jika jadual, data-data disimpan di dalam satu jadual, ianya akan mempunyai pelbagai masalah kepada kita. Jadi, untuk mengatasi masalah kelewahan data dan juga anomali yang ada, kita terpaksa melakukan proses pernormalan. Itu sebab kita nak buat pernormalan. Sebab kita nak hapuskan masalah-masalah kelewahan data dan juga anomali. Okey, baik. Kita tengok. Apa maksud kelewahan data tadi? Kelewahan data bermaksud pertindihan data yang berpunca daripada salinan data berulang. So, kita tengok Ahmad bin Ali ni, data dia berulang. Kesan dia kenapa? Kesan dia kita hanyalah membazirkan ruang setoran. Okey, baik. Kita tengok pula, yang ini pula, anomali. Apa yang dimaksudkan dengan anomali? Saya terpaksa pergi laju sebab kita nak cover banyak lagi. Okey, banyak benda lagi. Jadi, saya terpaksa pergi laju untuk teori-teori ini. Okey, baik. Apa itu anomali? Anomali bermaksud masalah. Ni anomali ni masalah. Masalah yang berlaku apabila struktur pangkalan data tidak dinormalkan. Nampak? Anomali berlaku apabila struktur pangkalan data tidak dinormalkan, di mana semua data-data tu disimpan di dalam satu jadual. Macam tadi, semua data-data tu kita simpan dalam satu jadual akan mewujudkan anomali. Okey, ada masalah nanti. So, apa masalah dia? Masalah dia ada 3 masalah. Pertama adalah anomali sisipan. Yang kedua, anomali kemaskini. Dan yang ketiga adalah anomali hapusan. Bila semua data disimpan dalam satu jadual, akan wujud anomali. Ada 3 anomali, sisipan, kemaskini dan juga hapusan. Okey, baik. Kita tengok apa yang dimasukkan dengan anomali sisipan. Anomali sisipan bermaksud, okey, masalah yang timbul semasa memasukkan data disebabkan data lain yang belum wujud. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bila kita nak masukkan data baru, kelas yang baru 4 cekal, tak boleh nak masukkan sebab data nombor KP dan nama murid masih belum wujud. Nampak? Ini dipanggilkan masalah yang timbul semasa nak masukkan data baru disebabkan data lain masih belum wujud. Okey, kat sini kita nampak, kita nak tambah persatuan ASK tak boleh. Kenapa? Sebab data-data lain masih belum wujud. Kalau kita tengok kepada contoh yang tadi, okey, kita tengok kepada contoh yang ini, kalau kita nak tambah pelajar yang baru. Okey, ada pelajar baru masuk, 5555 IC dia namanya Amiruddin. Okey, boleh tak kita tambah? Kita tak boleh tambah pelajar yang baru sebab dia belum ada sebarang data kehadiran. Jadi apabila semua data disimpan dalam jadual, maka akan ada anomali sisipan di mana kita tak boleh tambah data baru sebab data yang ini masih belum wujud. Data-data ini masih belum wujud, jadi kita tak boleh nak tambah data yang baru. Okey, kita tengok pula yang kedua, anomali yang kedua, iaitu anomali kemaskini. Apa maksud anomali kemaskini? Anomali kemaskini maksudnya apa? Dia tetap juga masalah. Masalah yang timbul semasa proses mengemaskini data. Perubahan pada satu data menyebabkan data lain yang sama perlu dikemaskini. Contoh apa dekat sini? Saya nak ubah persatuan sains ini kepada sains dan teknologi. Maka saya perlu ubah di 2 tempat. Di sini, di sini sains dan teknologi. Dekat bawah pun saya nak kena ubah dan teknologi. Bayangkan kalau ada 30 pelajar daripada persatuan sains, saya kena ubah 30 kali. Kalau ada 100, saya kena ubah 100 kali. Itu yang kita panggil dengan anomali kemaskini. Nak ubah satu data, kita perlu ubah banyak data-data yang lain yang sama.
Okey, so itu kita panggil anomali kemaskini. Dan yang ketiga kita panggil dengan anomali hapusan. Apa maksud anomali hapusan? Anomali hapusan bermaksud masalah yang timbul apabila menghapuskan sesuatu data menyebabkan data lain akan turut terhapus. Maksudnya macam tadi, kita nak tutup kelas 4 bersih ni. Pengetua kata kelas 4 bersih dah tak selamat digunakan. Dia punya bumbung nak roboh. Maka cikgunya pun tutup data ni. Bila nak tutup kelas ni, kita kena buang data ni. Bila kita buang data 4 bersih, bermaksud Alia binti Ahmad dan juga Awaluddin bin Ahiran ni kena berhenti sekolah. Sebab datanya dah tak ada. Okey, ingat. Kita hapuskan sesuatu data menyebabkan data lain turut terhapus. Itu kita panggil anomali hapusan. Semua benda ni, anomali yang ada ni akan terjadi apabila semua data kita simpan di dalam satu jadual macam ni. Contoh, macam saya nak buang kelas Ibnu Baita ni. Okey, bila saya buang kelas Ibnu Baita, apa yang jadi? Okey, apa yang jadi bila saya buang kelas Ibnu Baita ni? Nampak? Berapa ramai pelajar yang kena buang sekolah, berhenti sekolah. Nampak? Okey, banyak data-data lain juga akan turut terhapus. Itu dipanggil dengan anomali hapusan. Nak delete satu data, data lain yang tak berdosa juga akan turut terhapus. Okey, baik. Jadi, untuk mengelakkan berlakunya kelewahan data dan kita nak hapuskan anomali ni, ada 3 anomali tadi tu, kita perlu melakukan proses pernomalan sehingga sekurang-kurangnya 3NF. Okey, ingat 3NF ni adalah paling baik di mana 3NF ni dah tak ada kelewahan data dan juga dah tak ada anomali. Ingat 3NF tak ada kelewahan data, 3NF juga tidak ada anomali. Tetapi proses pernomalan ni juga dia boleh berjadi sampai 2NF sahaja. Okey, kes ini kes special berakhir di dekat 2NF jika tidak ada kebergantungan fungsi transitif. Maksudnya sampai 2NF pun dia dah boleh. Dan juga pernomalan ni dia boleh jadi dari daripada 1NF dia terus lompat kepada 3NF. Okey, tanpa melalui 2NF. Kes ini kenapa jadi? Apabila tak ada kebergantungan fungsi separa. Kalau tak ada separa daripada 1NF dia terus lompat kepada 3NF. Okey, nak tahu senang saja, kita tengok kalau ada satu kunci maka 1NF terus lompat kepada 3NF. Kalau ada lebih daripada satu kunci, maka dia akan jadi cantik 1NF, 2NF, 3NF. Okey, baik. Kita tengok. Okey. Nampak? Jika ada lebih daripada satu kunci, maka dia akan jadi cantik. 0NF jadi 1NF, 1NF jadi 2NF, 2NF jadi 3NF. Jika ada lebih daripada satu kunci. Kalau bilangan kuncinya sama dengan 1 sahaja, maka daripada 0 menjadi 1, 1 dia akan terus lompat kepada 3NF. Di mana 2NF akan sama dengan 1NF. Okey? Okey. Jadi kita tengok contoh-contohnya. Okey. Sebelum daripada itu, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan kunci. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kunci? So, untuk definisi kunci ni kamu boleh tengok muka surat 219. Okey, kalau tak silap saya 219 dalam buku teks. Okey, kamu boleh tengok definisi kunci. Kalau kunci primer dan juga kunci asing. Okey, so kunci hubungan tu dia ada pernah keluar dalam soalan peperiksaan. Bukan pernah keluar, selalu juga keluar. Okey, muka surat 219, kunci asing 220. Apa yang dimaksudkan dengan kunci? Kunci ni maksudnya dia merupakan satu. Okey, dia boleh jadi satu ataupun gabungan beberapa atribut. Ingat dia boleh jadi satu ataupun gabungan beberapa atribut. Okey. Dia digunakan untuk apa? Untuk membezakan setiap rekod di dalam jadual. Ingat kunci dia boleh jadi satu atau gabungan
beberapa atribut. Dia boleh jadi satu atribut ataupun gabungan beberapa atribut yang digunakan untuk membezakan setiap rekod dalam jadual. Okey, baik. Okey, yang ini kita skip sajalah. Okey, dia boleh jadi satu. Okey, ini kita panggil medan, ini kita panggil sebagai rekod. So, yang ini kita panggil sebagai atribut ataupun medan. Okey, yang sini ni kita panggil sebagai rekod. Okey, kunci ni dia boleh jadi satu medan ataupun gabungan beberapa medan. Okey, dia boleh jadi satu tadi A saja ataupun dia boleh A, B dan juga E. Contohnya, okey, digunakan untuk apa? Digunakan untuk membezakan setiap rekod yang ada. Kita ambil contoh lain. Okey, kita ambil contoh yang lain. Okey, kita tengok. Saya ada 6 buah kereta warna biru. So, macam mana saya nak bezakan setiap kereta yang ada ni? Okey, so saya nak beza macam mana? So, saya hanya perlukan menggunakan nombor plate. Okey, setiap kereta mempunyai nombor plate yang berbeza. Jadi, dalam kes ini, apakah kuncinya? Kuncinya hanyalah satu saja, iaitu nombor plate. Okey, kunci dia satu saja, nombor plate. Jadi, okey, kunci kita tak perlu gabungkan dengan atribut yang lain. Sebab dia satu tu saja dah cukup untuk bezakan setiap kereta yang ada. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ini. Ini kat mana ni? Dekat klinik. Okey, contoh dekat klinik. Ada 4 orang pesakit. So, macam mana kaunter tu nak bezakan setiap pesakit yang ada? Maka, dia bezakan melalui nombor giliran ini. Nampak? Jadi, kaunter klinik, walaupun dia ada beribu-ribu orang pesakit, dia just gunakan satu benda ni saja, iaitu nombor giliran ni untuk membezakan setiap pesakit. Kenapa dia tak panggil nama? Contoh, dia panggil nama Ahmad bin Abu. Okey, dia tak boleh gunakan nama sebab berkemungkinan ada orang lain yang mempunyai nama yang sama. Jadi, dia tak akan gunakan nama. Maka dia akan gunakan nombor giliran 4045 counter 3. Contoh itu dia gunakan primary key, kunci primer. Jadi berapa kunci primer dia? Satu sahaja. Satu atribut sahaja digunakan untuk membezakan rekod yang ada. Okey, ingat kamu kena mahir mencari kunci baru kamu senang untuk buat pernomalan. Bila kunci dah salah, maka 1 NF kamu akan salah. Salah 1 NF, salah juga di 2 NF. Salah 2, salah jugalah kat 3. Maka salah jadi kunci akan salah 1, 2, 3 NF. So, kesian kamu nanti. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok contoh yang lain. Dalam kelas 4 aman ni ada 2 orang pelajar yang sama. Okey, dia ada ramai pelajar. Okey, ada pelajar lain yang ramai dekat sini. Okey, ramai pelajar lain dekat sini. So, pelajar ini nama Abu, pelajar ini nama Leman, pelajar ini nama Zul. Okey, Allah hilang pula Zul ni. Okey, semula lain. Ini Zul, ini Leman. Okey, yang ini tadi Abu. Okey, so tetapi dalam kelas ini ada 2 orang pelajar mempunyai nama yang sama. So, kalau saya panggil Zul, maksud ini yang akan menyahut. Tapi kalau saya panggil Amzari, maka 2 orang ini akan menyahut sebab dia mempunyai nama yang sama. Jadi macam mana saya nak bezakan Amzari ini dengan Amzari yang comel ni? Macam mana saya nak bezakan dia? Maka saya akan panggil Amzari. Okey, Amzari besar dan juga Amzari kecil. Okey, nampak tak? Saya dah gabungkan data dia. Nampak tak? Saya menggabungkan data. Sebab itulah tadi saya katakan kunci boleh jadi satu atribut ataupun gabungan. Gabungan atribut. Okey, untuk membezakan setiap rekod. Ini satu rekod, ini satu rekod. Nampak kat sini kita ada 5 rekod. Kenapa ada 5 rekod? Ada Zul, ada rekod Amzari besar, ada rekod Leman, ada rekod Amzari kecil dan ada juga rekod
abu. Jadi kunci ni kita gunakan untuk membezakan setiap rekod. Kalau saya guna nama sahaja, bermaksud saya tak boleh nak bezakan antara rekod yang ini dengan rekod yang ini. Okey, nampak rekod ini dan ini saya tak boleh beza kalau saya nak gunakan nama. Jadi, saya terpaksa gabungkan dengan BMI untuk membezakan di antara Amzari besar dan juga Amzari yang kecil. So, itu yang dipanggil dengan gabungan atribut. Kalau tak ada gabungan atribut, kalau tak perlu gabung, kita tak gabung. Contoh macam nombor plate kereta. Kenapa kita tak gabungkan dia? Sebab dia satu ni pun dah cukup untuk bezakan rekod. Jadi, tak perlu kita nak gabung-gabungkan lagi. Okey, kita gabung apabila tak boleh nak bezakan rekod. Okey, baik. Kesilapan yang selalu pelajar-pelajar buat adalah dia anggap semua nombor, semua kod, semua ID adalah kunci. Itu adalah cara yang salah. So, ini ilmu hitam lah. Kalau kamu belajar ilmu hitam, maka kamu akan tengoklah segala kod, segala nombor, segala ID itu kamu hentam jadi kunci. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ditanya soalan, apakah kunci bagi jadual ini? Kamu akan cakap nombor KP murid. Kamu akan kata kod kelas. Dan juga ID unit. Koko. Kamu hentam semua ID, semua kod, semua nombor jadi kunci. So, itu cara yang salah. Maksud penormalan, kita kena analisis dia. Kita kena tentukan yang mana satu yang sesuai dijadikan kunci. Okey, baik. Kita tengok yang ini. Kita tengok satu data ni. So, apakah kunci yang sesuai digunakan untuk menjadi satu atribut yang sesuai untuk kita jadikan kunci? Ingat, tips nak cantumkan kunci. Tips nak cari kunci. First kali, cari dulu satu atribut tunggal. Jika ada satu, tak payah cari yang lain. Kalau tak ada, jika tiada, maka kita kena gabung. Okey, tengok pendapatan. Pendapatan boleh jadi kunci tak? Tak boleh. Kenapa? Sebab dia tak unik. Dia tak sama. Jadi, pendapatan tak boleh jadi kunci. Nama bapa boleh tak? Nama bapa ada sama ataupun dia berkemungkinan sama. Jadi, nama bapa juga tak boleh jadi kunci. Nombor kad pengenalan bapa pun sama, ada yang sama. Tidak unik, maka tak boleh jadi kunci. Kelas ada dua mesra, ada yang sama. Nampak? So, tingkatan dan kelas tak boleh jadi kunci. ID tak boleh juga jadi kunci sebab ada data yang sama. Okey, nama pelajar boleh tak? Okey, nama pelajar. Ada dua orang nama pelajar. Okey, yang sama. Kebetulan ada dua yang sama. Kalau tak ada sama, kita tak boleh jadikan nama sebagai kunci sebab berkemungkinan orang lain di masa depan akan mempunyai nama yang sama. Jadi, nama selalunya kita tak akan jadikan sebagai kunci. So, yang tinggal apa? Nombor kad pengenalan. Kita tengok, ada tak data yang sama dekat sini? Tidak ada data yang sama. So, bila tidak ada data yang sama, nombor kad pengenalan boleh dijadikan kunci. Jadi, untuk soalan ni, kuncinya adalah nombor KP pelajar. Satu sahaja kunci. Tak perlu lagi banyak-banyak. Tak perlu lagi gabung sebab dia ada satu sahaja dah cukup untuk bezakan setiap rekod. Okey, nampak berbeza setiap rekod. Dia tak sama. Jadi, tak perlu nak gabung-gabungkan. So, tak perlu gabung. Untuk soalan ini, tak perlu kita gabung. Tengok pula yang kedua. Ada tak data yang sama? Nak cari yang satu dulu. Kalau tak ada satu, kita kena gabung. Tengok ada tak? Ini kod pizza sama, tak boleh. Harga pun tak boleh. Nama pizza pun sama. Okey, sama, tak boleh. Kod pizza pun sama, tak boleh. Nama pelanggan pun tak boleh sebenarnya. Dia ada data yang tersembunyi, data berulang. Tapi dia nak tipu kamu, dia tutup data berulang tu. Okey, so nampak tak? Irma Fatimah. Okey, nampak ada data yang sama berulang-ulang. Maka nama pelanggan tak boleh, kod pelanggan pun tak boleh. Okey, nama pelanggan tak boleh, kod pelanggan pun tidak boleh. Jadi nak buat macam mana ni semuanya tak boleh?
maka dekat sinilah apabila tidak ada satu medan yang boleh bezakan rekod, maka di sini kita perlu gabung. Okey, di sini kita perlu gabung. Okey, nak gabung senang saja. Okey, kita pecahkan jadual ini kepada dua bahagian. Ini teknik mudah saya gunakan. Saya pecahkan jadual ini kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Okey, saya pecahkan dua bahagian. Okey, saya padam dulu. Ini nak belajar cari kunci ya. Saya pecahkan jadual ini kepada dua bahagian. Bahagian A dan juga bahagian B. Okey, bahagian A dan juga bahagian B. Okey, so first kali cari kunci bahagian A. Okey, so nak cari kunci bahagian A, kita nak buat macam mana? Kita tutup bahagian B. Okey, pelajar tanya macam mana nak bezakan bahagian A dan bahagian B? Tengok yang ada data berulang ini bahagian A. Nampak data yang bertindih macam ni berulang-ulang begini, so kita panggil ianya bahagian A. Data yang satu single saja kita panggil bahagian B. Okey, ingat kalau ada soalan macam ni, nampak bentuk soalan macam ni, confirm ada kena gabung kunci. Okey, nampak soalan macam ni, confirm kena gabung kunci. Okey, nak tentukan kunci pada bahagian A, kita kena tutup bahagian B. Maka baru kita nampak apakah kunci pada bahagian A. Boleh tak kita nak ambil nama awal-awal kita reject. Kenapa? Sebab ia berkemungkinan sama di masa hadapan. Hari ini ada seorang saja Erma Fatimah. Mungkin esok ada seorang lagi pelanggan yang mempunyai nama yang sama. Jadi apa yang berbeza dekat situ? Berbezanya adalah kod pelanggan. Jadi kunci bagi kumpulan A adalah kod pelanggan. Okey, senang saja. Bahagian A kita dapat dah kod pelanggan. Okey, kita tengok pula kunci bahagian B. Nak cari kunci bahagian B, kita ambil satu data sahaja bahagian A. Nampak? Saya ambil data Erma Fatimah sahaja dekat bahagian A. Kemudian saya tutup juga data kumpulan A. Okey, macam tu. Dia ambil satu row data sahaja. Jadi, apakah kunci yang sesuai dekat sini? Pizza tak sama, harga tak boleh berubah-ubah. Okey, nama pizza pun kita tak boleh ambil. Nampak kat sini yang paling mudah sekali adalah kod pizza. So, bahagian B adalah kod pizza. Jadi, kunci bagi soalan ini adalah gabungan di antara kod pelajar dan juga kod pizza. Kalau soalan tanya, apakah kunci bagi soalan ini adalah kod pelanggan, kod pelajar pula dah, kod pelanggan dan juga kod pizza. Okey, nak cepat konon sampai tersasul dah. Kod pelanggan dan juga kod pizza. Okey, kita tengok pula contoh soalan lain. Kita tengok contoh soalan lain. Ini kamu boleh bincang sendirilah bersama guru-guru kamu. Okey, dah tengok yang lain, kita tengok. So, pecahkan kepada dua kumpulan. Saya tunjukkan jelas senang. Okey, pecahkan kepada kumpulan A dan juga kumpulan B. Kumpulan A, apa kunci dia? Okey, tutup kumpulan B. Nak cari kunci kumpulan A, tutup kumpulan B. Okey, so nama guru kelas tak boleh sama. Kelas pun tak boleh sama. ID boleh tak ID kelas? ID kelas pun tak boleh sebab ada data yang sama. Nama memang tak boleh lah sebab berkemungkinan sama. Jadi yang berbeza dekat sini adalah nombor register. Jadi kunci bagi kumpulan A adalah nombor register. Okey, selesai kunci kumpulan A, kita nak tentukan pula kunci kumpulan B. So, tutup kumpulan A dan juga tutup kumpulan A pula. Ambil satu saja data pada kumpulan A. Nampak data saya ambil satu saja. Okey, saya tak ambil semua data. Data kumpulan A ada 3. Tapi saya ambil satu set sahaja data kumpulan A. Kemudian saya nak buat apa? Saya tutup juga data kumpulan A. Tinggal data kumpulan B sahaja. Okey, apa yang sesuai jadi kunci? Ini sama. Nampak tak? So, ID case tak boleh. Tarikh ada yang sama. Alamak, tarikh pun ada yang sama.
Nombor kes pun ada yang sama. Jika betulnya senang saja, jika tak ada satu ni tak cukup, maka tambah lagi satu. Okey, jika satu tak cukup, tambah lagi satu. Maka dalam kes ini kita kena gabungkan. Kita nak gabungkan apa? So, kita gabungkan nombor kes dan juga tarikh. Nampak? Kalau kita gabungkan nombor kes dengan tarikh, maka dia akan dapat data yang berbeza. Data yang pertama A01 13/4 2018. A01 17/5 2018. Nampak tak? Kita akan dapat gabungan data yang berbeza. Jadi kunci dekat kumpulan B adalah nombor kes dan juga tarikh. Okey, nombor kes dan juga tarikh. Jadi kalau soalan ni tanya apakah kunci bagi soalan ini, bagi jadual ini, maka kuncinya adalah gabungan di antara nombor register, nombor kes dan juga tarikh. Nampak dia kali ini ada 3 kunci. Tadi satu, itu tadi situasi ada 2 kunci. Yang ini situasi dia ada 3 kunci. Okey, kita tengok contoh yang ini. Agak-agak korang, apakah dia punya kunci dia? Okey, okey, nampak tak? Kita nampak dekat situlah nombor KP peserta. Sebab apa? Tidak ada data yang berulang. Okey, so kalau yang ini, okey, potong 2, kumpulan A dan juga kumpulan B. Ini kumpulan A, ini kumpulan B. Okey, kumpulan A dan juga kumpulan B. Tutup data kumpulan B. Maka kita dapati bahawa nombor KP peserta boleh jadi kunci. Boleh tak kita nak ambil kod sekolah? Kod sekolah tak boleh sebab tidak sama. Jadi dalam kes ini, nombor KP peserta akan jadi kunci kumpulan A. Nak cari kunci kumpulan B, senang sahaja. Ambil satu saja data kumpulan A. Nampak? Saya ambil satu saja data kumpulan A dan saya pun tutup data kumpulan A. Tinggal data kumpulan B sahaja. Maka dekat sini kita dapati data kunci yang kita boleh ambil adalah nombor KP hakim. So, soalan ni kalau dia tanya apakah kunci, maka jawapan dia senang saja. Nombor KP peserta dan juga nombor KP hakim. Settle. So, itu saja. Okey, senang saja nak tentukan kunci. Itu saja. Cara tutup-tutup saja kita dah boleh tentukan kunci. Okey, baik. So, sampai di situ saja perkongsian untuk asas-asas penormalan. Kita dah tahu kenapa apa yang definisi penormalan. Kita dah tahu juga mengenai kenapa kita nak buat penormalan. Kita dah tahu juga mengenai anomali. Kemudian kita tahu juga macam mana nak tentukan kunci. Dan akhir sekali, sebelum saya stop untuk video kali ini, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan definisi kebergantungan fungsi. Kebergantungan fungsi ada 3. Kebergantungan fungsi ada 3. Sepenuh, separa, transitif. Okey, ini kamu kena hafal. Budak sains komputer wajib korang hafal. Korang jangan buat buat malu saja tak tahu. Okey, ada sepenuh, dia ada separa dan juga dia ada transitif. Okey, ini wajib kamu ingat. Okey, apa maksud sepenuh? Sepenuh apabila atribut bukan kunci bergantung kepada semua kunci. Bermaksud atribut bukan kunci bergantung kepada kunci. Atribut kunci. Okey, dia bergantung sepenuhnya kepada atribut kunci. Yang kedua, kebergantungan fungsi separa bermaksud apa? Atribut bukan kunci bergantung kepada salah satu kunci. Ini berlaku apabila ada lebih daripada satu kunci. Tadi kita belajar boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 3. Ini kes separa ni akan wujud apabila kunci dia tu ada lebih daripada 1. Okey, baru dia akan jadi separa. Jadi separa bermaksud atribut bukan kunci bergantung kepada salah satu kunci yang ada. Okey, dan yang ketiga, transitif bermaksud atribut bukan kunci bergantung kepada bukan kunci yang lain.
Dia bergantung, bukan kunci, bergantung kepada bukan kunci, maka akan ada kebergantungan fungsi transitif. So, kamu kena ingat satu benda lagi. Dalam buat proses pernormalan, kita nak jadikan jadual-jadual kita mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh. Ini yang kita nak, semuanya jadi sepenuh. Okey, so separa berlaku dekat mana? Apabila kita nak tukarkan 1 NF kepada 2 NF. 1 nak jadi 2, kita kena hapuskan kebergantungan fungsi separa. Transitif nak hapus waktu bila? Daripada 2 NF kita nak jadikan 3 NF, maka kita kena hapuskan kebergantungan fungsi transitif. Okey, separa dan juga transitif ini kita tak nak. Kita cuma nak sepenuh sahaja. Okey, so apa yang kamu kena tahu adalah membezakan setiap kebergantungan fungsi ini. Sebab apa? Sebab pernormalan ni, nak buat pernormalan, kamu kena tahu kunci dan kamu kena tahu apa itu kebergantungan fungsi. Okey, so untuk seterusnya, apa yang kita nak buat adalah kita nak cuba buat soalan pernormalan level kacang saja dulu. Okey, so untuk buat pernormalan level kacang ni, kita proceed kepada video yang seterusnya. Sebab video ni dah terlalu panjang. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa tengok video tutorial yang kedua. Okey, bye.